Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najmina Jarti Zambri, nama matrik P104906 yang saya hormati Dr. Azlina Abdullah selaku penyelia saya dan juga ahli Jawatanrasa Progres 2020 FSSK. Kajian saya ini ialah mengenai kesejahteraan sosioekonomi nelayan di Mersing, Johor. Menurut kajian lepas yang telah saya jalankan, pada tahun 2011, Martin Seligman telah mengemukakan teori perma terhadap kesejahteraan. Teori perma ini menegaskan bahawa terdapat 5 elemen dalam mengukur kesejahteraan. 5 elemen itu ialah positive emotion, engagement, relationship, meaning dan accomplishment. Kemudian pada tahun 2015, Kolhat telah menegaskan bahawa konsep kesejahteraan ini terdapat 3, iaitu 1. Apa yang individu miliki. Yang kedua, apa yang mereka ingin buat dengan apa yang mereka miliki. Dan yang ketiga, apa yang mereka rasa mengenai perkara itu. Pada tahun 2009, White telah mengeluarkan satu kajian mengenai dimensi kesejahteraan. Dimensi ini melibatkan material, relational dan subjektif. Menurut White, 3 dimensi ini saling berkait rapat dalam menjadi kayu ukur kesejahteraan. Aspek luar yang akan mempengaruhi dimensi ini ialah sosial, politik, ekonomi, budaya, geografi. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu elemen di dalam rancangan Malaysia ke-9. Tambahan pula, terdapat pelbagai kajian yang telah dijalankan terhadap sosioekonomi nelayan di dalam dan di luar negara. Meskipun begitu, mengapakah komuniti ini masih berada di tahap yang sama sehingga kini? Apakah tahap kesejahteraan yang mereka sebenarnya ingin kecapi? Objektif kajian ini ialah 1. Mengkaji tahap kesejahteraan sosioekonomi komuniti nelayan di Mersing. Yang kedua, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan sosioekonomi komuniti nelayan di Mersing. Kajian ini ialah sebuah kajian kuantitatif yang menggunakan analisis deskriptif. Sebanyak 60 borang soalan sidik telah diedarkan kepada komuniti nelayan di Mersing. Berikut merupakan purata pendapatan bulanan bagi komuniti nelayan di Mersing. Sebanyak 73% daripada komuniti nelayan telah memperoleh pendapatan sebanyak 500 hingga 2,000 sebulan. Kemudian, 12% daripada komuniti ini telah memperoleh pendapatan sebanyak 2,000 hingga 3,000 sebulan. Kemudian, 8% telah memperoleh pendapatan sebanyak 3,000 hingga 5,000 sebulan. Malah, ada 7% daripada komuniti ini telah memperoleh pendapatan bulanan sebanyak 5,000 dan ke atas. Jadual menunjukkan tahap kepuashatian pemilikan aset komuniti nelayan. Melalui jadual ini, dapat kita lihat bahawa majoriti nelayan berpuas hati dengan pemilikan aset mereka. Dapat kita lihat bahawa 85% daripada komuniti nelayan puas hati dengan perumahan mereka. Kemudian 82% berpuas hati dengan peralatan perumahan. 67% berpuas hati dengan pengangkutan dan perhubungan. Kemudian sebanyak 92% telah berpuas hati dengan alatan nelayan yang mereka miliki. Melalui jadual ini juga dapat kita lihat bahawa beberapa nelayan merasakan sederhana terhadap pemilikan aset mereka, iaitu 13 daripada mereka merasakan sederhana dalam aspek perumahan. Kemudian 17 daripada mereka merasakan sederhana dalam peralatan perumahan. 33% daripada mereka juga merasakan sederhana dari segi pengangkutan dan perhubungan. Kemudian ada 5% dari mereka yang merasakan sederhana dari segi alatan nelayan. Jadual ini pula menunjukkan elemen penting dalam kesejahteraan sosioekonomi komuniti nelayan. Melalui jadual ini dapat kita lihat bahawa 3 elemen penting ialah keluarga, agama dan kejayaan. Bagi keluarga, 95% daripada komuniti nelayan telah memilih keluarga sebagai elemen paling penting. Kemudian, 88% daripada komuniti nelayan juga telah memilih agama sebagai elemen yang penting. Kemudian, sebanyak 72% telah memilih kejayaan sebagai sebuah elemen yang penting. Menerusi hasil kajian yang telah kita perolehi, dapat kita lihat bahawa elemen penting kesejahteraan sosioekonomi komuniti nelayan di Mersing ialah keluarga, agama dan kejayaan. Ini sangat berbeza dengan dimensi yang dikemukakan oleh White melalui Exploring Wellbeing in Fishing Communities yang memfokuskan 3 dimensi iaitu material, relational dan subjektif. Fenomena komuniti nelayan di Mersing ini sedikit sebanyak berkait rapat dengan teori perma oleh Seligman mengenai kesejahteraan iaitu positive emotion, engagement, relationship, meaning and accomplishment. Kesimpulannya, kajian ini telah mengemukakan elemen penting di dalam kesejahteraan sosioekonomi komuniti nelayan di Mersing. Hasil kajian ini diharap dapat membantu pihak berwajib untuk mengatasi masalah kesempitan hidup dalam komuniti nelayan di Mersing. Diharapkan juga agar kajian kesejahteraan sosioekonomi komuniti ini diperkembangkan kepada semua komuniti dalam negara. Sekian, terima kasih.